apa sebenarnya yang telah berlaku. Di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, seorang warga emas berpegangan tongkat, menggeletar tangannya memegang telepon bimbit dan menjerit. Cite adaptasi, suasana hening seketika, mata di sekeliling tertumpu kepadanya. Cite adaptasi, kumpulan warga emas ini dengan purata aset bernilai jutaan ringgit yang berada di puncak masyarakat Moskow, memaksa diri mereka memulakan perjalanan ke Malaysia walaupun mendapat tentangan kuat daripada keluarga. Cite adaptasi. Mereka pernah mendengar bahwa pulau ini adalah negara timur yang penuh misteri. Cite adaptasi. Namun, mengapa lapangan terbang itu diselubungi? Suasana riuh rendah hanya 5 menit setelah mereka menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Cite adaptasi. Dan mengapa mereka terpaksa segera membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di Rusia sejurus tiba? Cite adaptasi. Ini adalah catatan kejut dan terharu merekodkan proses di mana 18 warga emas yang sepanjang hidup mereka tinggal dalam dunia tertutup terpesona dengan sihir rutin harian Malaysia dan pandangan hidup mereka berubah sepenuhnya. Cite adaptasi, kebenaran di sebalik kekecohan lapangan terbang yang menarik perhatian dunia, kini akan terbongkar. Cite adaptasi, warga emas jutawan Rusia menggemparkan Malaysia dalam 5 menit. Sebab mengapa dunia terkejut dengan apa yang berlaku di KLIA. Cite adaptasi. Sekarang masyarakat kelas atasan Moskow juga berada dalam kekecohan besar mengenai perkara ini. Cite adaptasi. Atuk tempat itu berbahaya. Cucu-cucu coba menghalang. Tetapi sia-sia. Cite adaptasi. Pada masa itu, 18 warga emas yang tergolong dalam kelas jutawan tertinggi di Rusia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Malaysia secara paksa. Cite adaptasi purata aset melebihi jutaan ringgit purata usia 75 tahun. Mereka adalah orang yang hampir tidak pernah melangkah keluar dari Moskow sepanjang hidup mereka. Cite adaptasi. Keluarga mereka membantah keras. Mengapa perlu pergi ke negara pulau Asia yang begitu jauh? Tetapi keazaman mereka tidak berganjak. Cite adaptasi. Di Balai Ketibaan KLIA 18 warga emas itu serentak berhenti melangkah. Mereka terkejut melihat pemandangan di hadapan mata. Mereka tidak mampu berkata-kata. Cite adaptasi. Ya Tuhan, apa sebenarnya ini? Setelah seketika mereka mengeluarkan telepon bimbit dan mula membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di Rusia. Cite adaptasi. Hello, saya sedang melihat pemandangan yang sukar. Dipercayai. Anak saya akan hantar gambar. Anda tidak akan percaya selagi tidak melihatnya sendiri. Cite adaptasi. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita dengar segera catatan seminggu yang menakjubkan ini daripada pakar pelancongan Rusia Puan Olga yang menemaninya sendiri. Cite adaptasi. Sebelum kita mulakan, jika Anda boleh menekan langgan dan suka, ia akan menjadi dorongan besar untuk kami memperkenalkan kisah menarik Malaysia. Cite adaptasi. Assalamualaikum, saya Olga Petrova. Saya telah berkhidmat sebagai pakar pelancongan kanan di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Cite adaptasi. Beberapa hari yang lalu saya mengalami pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Cite adaptasi, ini adalah perjalanan istimewa yang membawa 18 warga emas super kaya Rusia ke Malaysia. Cite adaptasi, purata usia 75 tahun, dan hampir semua daripada mereka tidak pernah meninggalkan Moskow sepanjang hidup mereka. Cite adaptasi. Sebelum bertolak saya penuh dengan kebimbangan. Adakah mereka mampu menahan penerbangan yang panjang? Adakah mereka boleh menyesuaikan diri dengan budaya subtropika Asia yang asing? Saya ingat, saya sentiasa berasa cemas. Cite adaptasi. Namun kebimbangan saya sama sekali tidak berasas. Kami tiba di KLIA pada jam 1 pagi. Dalam perjalanan dari pesawat ke kaunter pemeriksaan imigresen, seorang datuk berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti. Cite adaptasi. Beliau melihat sekeliling dan matanya semakin membesar karena seluruh lapangan terbang terang benderang. Cite adaptasi. Walaupun sudah tengah malam, semua kemudahan berfungsi dengan sempurna. Di lapangan terbang Moskow kebanyakan kedai tutup selepas jam 11 malam dan hampir tiada kaki tangan kelihatan. Cite adaptasi pembersihan juga ditangguhkan sehingga pagi berikutnya. Tetapi Kelia berbeza. Cite adaptasi. Setiap kaunter pertanyaan mempunyai kaki tangan yang bersedia dengan senyuman mesra. Kaki tangan pembersihan segera memeriksa lantai selepas penumpang lalu.
dan lantai berkilat seperti cermin. Cite adaptasi. Saat yang paling mengejutkan adalah ketika melalui tandas. Saya melihat seorang makcik pembersih mengangguk kepada penumpang yang menuju ke tandas. Cite adaptasi. Beliau mengucapkan, "Selamat datang" dengan mesra. Pada saat itu saya meragui mata saya sendiri, karena ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Cite adaptasi. Salah seorang dari rombongan itu datang kepada saya dan bertanya, "Mengapa pekerja pembersihan lapangan terbang menyambut kita dengan begitu mesra?" Saya tidak paham. Cite adaptasi. Saya juga terdiam. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen kejutan yang lebih besar tiba. Walaupun kami adalah kumpulan warga asing yang tidak dijangka, sikap kaki tangan lapangan terbang adalah konsisten. Cite adaptasi malah penterjemah yang memahami bahasa Rusia diatur serta-merta. Cite adaptasi. Orang itu mengambil kira usia warga emas menerangkan segala-galanya dengan nada perlahan dan sopan. Cite adaptasi. Mereka menjaga segala-galanya dengan teliti dari panduan penginapan hingga jadwal hari berikutnya dan berulang kali bertanya jika ada kesulitan. Cite adaptasi. Saya telah bekerja dalam industri pelancongan selama 20 tahun dan ini adalah kali pertama saya mengalami tahap perkhidmatan yang penuh kemanusiaan. Cite adaptasi. Satu lagi kejutan datang di sistem pintu masuk otomatik e-gate. Jika ada warga emas yang keliru dengan mesin itu, kaki tangan akan segera mendekat dan membantu dengan mesra. Cite adaptasi. Screen memaparkan pelbagai bahasa termasuk Rusia. Seorang datuk bekas ahli parlemen berkata kepada saya selepas menggunakan e-gate, "Sistem ini direka bentuk secara intuitif mudah digunakan oleh orang asing." Cite adaptasi. Beliau terkejut bahwa ini masih dalam fase ujian di Moskow, tetapi sudah menjadi rutin sepenuhnya di Malaysia. Cite adaptasi. Perkara yang sama berlaku apabila bergerak ke kawasan tuntutan bagasi. Skrin besar memaparkan lokasi bagasi dalam masa nyata. Cite adaptasi. Di Rusia mencari bagasi sahaja boleh mengambil masa sejam, tetapi di sini semuanya tepat dan pantas. Cite adaptasi. Tali sawat bergerak dengan senyap dan lancar. Setiap bagasi dipantau dengan sistem pengesanan dan kemungkinan hilang hampir tiada. Cite adaptasi. Seorang datuk bekas pekerja dalam sektor pembuatan memuji kecekapan sistem ini. Semasa menunggu bus ke Kuala Lumpur, dari lapangan terbang ekspresi warga emas mula berubah dengan ketara. Cite adaptasi. Ketegangan terhadap negara asing telah hilang, bertukar menjadi mata yang penuh rasa ingin tahu. Cite adaptasi. Ketibaan bus juga merupakan satu kejutan. Bahagian dalam bersih dan tempat duduk selesa dan luas. Cite adaptasi. Pemandu setelah mengetahui kami adalah tetamu asing memandu dengan mesra dalam bahasa Inggris yang ringkas. Cite adaptasi sambil menerangkan bahwa perjalanan ke KL akan mengambil masa kira-kira 40 menit, beliau meminta semua orang memakai tali pinggang keledar. Cite adaptasi, setelah bus berlepas, pemandangan di luar tingkap menarik perhatian. Walaupun sudah tengah malam, lebuh raya masih terang. Kendaraan bergerak dengan teratur. Cite adaptasi. Jalan malam Moskow gelap dan penuh dengan suasana berbahaya. Tetapi di sini ia sama sekali berbeza. Cite adaptasi. Setelah memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan rombongan itu ialah kedai serbaneka. Walaupun sudah tengah malam, papan tanda terang benderang dan orang ramai masuk dan keluar dengan santai. Cite adaptasi di Moskow kebanyakan kedai tutup selepas jam 10 malam. Cite adaptasi. Pemandangan yang lebih mengejutkan ialah wanita muda yang pulang sendirian. Pada pukul 1 pagi, wanita berjalan sendirian di bawah bangunan mereka tanpa rasa cemas sedikit pun. Cite adaptasi. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Cite adaptasi. Seorang nenek dari rombongan itu melihat keluar tingkap dan berkata, negara di mana wanita boleh berjalan sendirian pada waktu malam adalah negara yang benar-benar maju. Cait adaptasi yang lain juga bersetuju. Apabila menghampiri pusat bandar, gugusan bangunan tinggi muncul di pandangan. Pemandangan malam dari jambatan yang merentasi Sungai Klang sungguh menakjubkan. Cite adaptasi. Ia lebih bertenaga dan modern daripada mana-mana bandar Eropa. Masa tiba di hotel adalah jam 2.30 pagi. Yang mengejutkan, kawasan sekitar hotel masih meriah. Cite adaptasi. Gerai mamak 24 jam kelihatan. Kedai serbaneka juga mempunyai pelanggan. Cite adaptasi. Semasa mendaftar masuk, mereka mengalami kejutan terakhir.
Kaki tangan counter mengambil kira usia warga emas memberikan bilik di tingkat yang sunyi. Cite adaptasi. Mereka juga memberikan maklumat terperinci tentang waktu sarapan pagi keesokan harinya dan kemudahan sekitar. Cite adaptasi. Semasa menaiki lift, seorang datuk berkata kepada saya, Malaysia sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Cite adaptasi. Yang lain juga mengangguk setuju. Mereka berkata walaupun baru dari lapangan terbang, ke hotel mereka merasakan telah mengalami dunia yang sama sekali berbeza daripada Rusia. Cite adaptasi. Saya tidak dapat tidur malam itu, karena saya mula menantikan apa yang akan saya alami bersama orang-orang ini pada hari-hari akan datang. Cite adaptasi. Pada masa itu, saya tidak dapat membayangkan kejutan yang akan dibawa oleh negara Malaysia kepada kami. Cite adaptasi. Daripada mengatakan keesokan harinya, lebih tepat untuk mengatakan beberapa jam kemudian. Kira-kira jam 6 pagi, bunyi bising, kedengaran dari koridor. Warga emas yang tidak dapat tidur karena jet lag sudah bangun. Cite adaptasi. Mereka berkata mereka lapar. Saya keliru. Saya pikir sukar untuk mencari restoran yang dibuka pada waktu ini. Cite adaptasi. Di Moskow, mencari kedai yang beroperasi sebelum jam 8 pagi sangat sukar. Apabila bertanya kepada kaunter hotel, kaki tangan tersenyum dan menjawab, di lorong sebelah ada kedai sarapan pagi Melayu, Cina Muslim yang dibuka 24 jam. Cite adaptasi. Saya terkejut bahwa mereka boleh makan seawal pagi. Saya membawa 7 orang warga emas ke kedai itu. Jalan pada awal pagi sudah penuh dengan orang. Cite adaptasi. Pekerja pejabat orang awam yang berjoging, orang yang keluar dari kedai serbaneka pelbagai jenis orang. Pagi Moskow adalah sunyi, tetapi Kuala Lumpur nampaknya sudah memulakan hari. Cite adaptasi. Apabila menolak pintu dan masuk, saya dapat merasakan uap dan aroma yang hangat. Beberapa pelanggan sudah makan. Cite adaptasi. Saya melihat seorang lelaki pertengahan umur duduk sendirian, membaca surat kabar sambil makan, dan seorang wanita muda bekerja dengan komputer riba yang terbuka. Cite adaptasi. Seorang datuk bekas ahli bank terkejut melihat menu, karena harganya sangat murah. Cite adaptasi nasi lemak sebungkus, kira-kira RM3, roti canai sekitar RM2.050.000. Jika ditukar kepada harga Moskow, ini adalah harga yang luar biasa murah. Cite adaptasi. Pemilik kedai yang mengambil pesanan tidak heran melihat kami sebagai orang asing. Beliau menerangkan menu dengan mesra dalam bahasa Inggris yang ringkas. Cite adaptasi. Beliau mengesyorkan hidangan yang mudah dimakan oleh warga emas. Beliau juga berkata bahwa rasa boleh diubah sesuai bagi mereka yang tidak tahan pedas. Cite adaptasi. Kelajuan hidangan dihidangkan juga menakjubkan. 5 menit selepas memesan, semua hidangan sudah di atas meja. Cite adaptasi. Nasi lemak, roti canai, kuih kari pap, dan teh tarik panas sedia untuk dinikmati. Cite adaptasi. Warga emas berasa ingin tahu dan bimbang tentang sarapan pagi Malaysia yang pertama kali dilihat. Yang paling mengagumkan ialah nasi lemak. Seorang datuk mencoba sedikit dengan berhati-hati dan ekspresinya serta-merta berseri-seri. Cite adaptasi. Nampak ringkas tetapi rasanya sangat mendalam. Nasi yang dimasak dengan santan, sambal ikan bilis, dan telur yang segar memberikan gabungan rasa yang luar biasa. Cite adaptasi. Beliau menghabiskan nasi lemak itu dengan pantas. Beliau berkata, di Moskow mustahil untuk mendapatkan hidangan yang begitu lazat dan mengenyangkan pada harga ini. Cite adaptasi. Yang lain juga mengangguk sambil menumpukan perhatian kepada makanan mereka. Semasa membayar bil selepas makan, terdapat satu lagi kejutan. 7 orang makan kenyang tetapi jumlahnya kurang daripada RM80. Cite adaptasi. Pemilik kedai memulangkan uang baki dengan tepat dan berkata, sila datang lagi. Beliau juga bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera mereka dan mengesyorkan jajanan lain yang disukai tempatan. Cite adaptasi. Kemanusiaan istimewa seperti ini sukar dialami di restoran biasa. Pekerja kedai Moskow biasanya bersikap dingin dan perkhidmatan perlahan. Cite adaptasi. Warga emas memuji-muji selepas keluar dari kedai. Makanan yang lazat, harga murah, dan layanan yang baik. Cite adaptasi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, mereka singgah di kedai serbaneka karena ada yang ingin membeli snack. Sebaik sahaja masuk, kejutan lain menunggu. Cite adaptasi. Walaupun kedai itu kecil, bahagian dalamnya terang dan bersih seperti gedung serbaneka. Barangan disusun dengan kemas. Cite
Adaptasi. Yang lebih menakjubkan ialah pelbagai perkara yang boleh dilakukan di kedai serbaneka. Bukan saja membeli belah, tetapi juga boleh menghantar bungkusan membayar bil, tempat letak kereta bil air dan elektrik, malah mengendalikan mesin multimedia untuk membeli tiket. Cite adaptasi. Kedai serbaneka kecil Rusia hanya menjual makanan ringkas. Tetapi kedai serbaneka Malaysia berfungsi seperti pusat kehidupan serba boleh. Cite adaptasi. Warga emas memilih snack kegemaran masing-masing melihat snack dan minuman Malaysia dengan penuh rasa ingin tahu. Cite adaptasi, terutamanya susu kurma, kurma milk dan minuman tempatan, dalam kotak yang jarang dilihat di Rusia, menjadi populer. Cite adaptasi. Di counter pembayaran satu lagi kejutan. Kelajuan pembayaran sangat pantas. Kerani juga sangat mesra. Cite adaptasi. Mereka tidak menunjukkan ekspresi jijik terhadap kami sebagai orang asing. Sebaliknya, mereka menyambut kami dalam bahasa Inggris, mengalu-alukan lawatan kami ke Malaysia. Cite adaptasi. Seorang datuk berkata selepas keluar dari kedai serbaneka, Malaysia adalah negara yang mudah 24 jam sehari. Cite adaptasi. Beliau terkejut bahwa keperluan boleh dipenuhi pada bila-bila masa. Dalam perjalanan pulang ke hotel kebersihan jalan raya juga mengagumkan. Tidak ada sampah sedikit pun, sangat bersih. Cite adaptasi. Kelihatan kaki tangan pembersihan jalan mula bekerja seawal pagi. Seluruh bandar beroperasi seperti organisme. Cite adaptasi. Moskow sering bersih di kawasan pelancongan, tetapi kotor di kawasan perumahan. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Kembali ke lobi hotel warga emas yang lain juga sudah bangun. Melihat kami yang keluar awal, mereka bertanya kemana kami pergi. Cite adaptasi. Apabila kami bercakap tentang nasi lemak dan roti canai pagi tadi, semua orang berasa cemburu. Mereka berkata, mereka juga mahu dibawa lain kali. Cite adaptasi. Pagi itu, pengalaman sarapan pagi Malaysia telah menanamkan tanggapan pertama yang kuat tentang Malaysia dalam hati semua orang. Cite adaptasi. Kira-kira jam 9 pagi lawatan rasmi Kuala Lumpur bermula. Destinasi pertama ialah Taman Tasik Perdana yang besar. Tempat ini disyorkan oleh kaki tangan hotel dengan mengatakan ia adalah tempat terbaik untuk melihat rutin harian penduduk bandar. Cite adaptasi. Perjalanan dengan LRT MRT adalah pengalaman baru bagi warga emas, karena kebanyakan mereka hanya menaiki kereta persendirian sepanjang hidup mereka. Cite adaptasi. Sebaik sahaja masuk ke stesen LRT MRT, rombongan itu terkejut. Bahagian dalam stesen terlalu bersih. Cite adaptasi, lantai digilap berkilat dan tidak ada calar pun di dinding. Ini sama sekali berbeza daripada suasana gelap dan usang di kereta api bawah tanah Moskow. Cite adaptasi. Semasa menaiki eskalator ke platform, kemudahan pengudaraan bawah tanah sangat baik. Sistem pertukaran udara sangat baik dan tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Cite adaptasi. Apabila tiba di platform, mungkin karena waktu puncak telah berlalu, tidak ramai orang. Tetapi tingkah laku orang di sana sangat mengagumkan. Cite adaptasi. Semua orang beratur dengan teratur. Mereka berbaris dalam dua barisan, mengikut penanda garisan beratur di lantai menunggu. Cite adaptasi. Warga emas terpegun melihat papan tanda elektronik, karena ia memaparkan dengan tepat dalam beberapa menit bilakah kereta api seterusnya akan tiba. Ketepatan. Sehingga saat. Cite adaptasi. Seorang datuk bekas jurutera kereta api menyemak jam tangannya dan mengesahkan bahwa kereta api itu benar-benar tiba tepat pada masanya. Cite adaptasi. Apabila LRT MRT tiba, tingkah laku orang ramai lebih mengagumkan. Sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang berundur ke tepi untuk membenarkan orang yang turun keluar dahulu. Cite adaptasi. Hanya selepas semua orang keluar, mereka menaiki kereta api secara teratur. Tiada tolakan, tiada perebutan. Cite adaptasi ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilihat di kereta api bawah tanah Moskow. Di dalam gerabak juga penuh kejutan. Sangat bersih. Tiada grafiti di tempat duduk. Lantai juga bersih. Cincin pemegang berkilat. Cite adaptasi. Penghawa dingin sederhana, sejuk dan bunyi bising rendah memudahkan perbualan. Cite adaptasi. Seorang datuk melihat keluar tingkap dan terkejut. Bolehkah menggunakan internet dalam kereta api bawah tanah juga? Ini tidak dapat dibayangkan di Rusia. Cite adaptasi. Warga emas mengeluarkan telepon pintar mereka dan mula menghantar gambar kepada keluarga di Rusia dalam masa nyata. Cite adaptasi.
Di setiap stesen pengumuman dibuat secara bergilir-gilir dalam bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Ini adalah sistem yang prihatin terhadap pelbagai etnik. Cite adaptasi. Selepas beberapa stesen, seorang wanita hamil menaiki kereta api. Pada saat itu, ia adalah yang paling mengejutkan. Cite adaptasi. Seorang lelaki muda kelihatan berusia 20-an berdiri hampir serentak dan menawarkan tempat duduk. Malah saya melihat orang di tempat duduk keutamaan bertolak ansur, mengajak orang lain duduk dahulu. Cite adaptasi. Wanita hamil itu berterima kasih dan duduk di satu tempat duduk. Dua orang muda yang tinggal memilih untuk berdiri. Melihat adegan ini, datuk berusia 78 tahun itu bergenang air mata. Beliau berkata, ini pasti tidak akan berlaku di Rusia. Cite adaptasi. Malah mungkin berlaku pertengkaran untuk merebut tempat duduk. Beliau merasakan betapa mendalamnya keprihatinan orang muda Malaysia. Cite adaptasi. Suasana di dalam kereta api juga istimewa. Orang yang berbual bercakap dengan suara yang perlahan. Kebanyakan orang senyap menatal telepon bimbit atau membaca buku. Cite adaptasi. Sama sekali tiada tingkah laku seperti bercakap kuat di telepon atau makan. Lagipun makan dan minum dilarang di sini. Cite adaptasi. Di kereta api bawah tanah Moskow, seringkali dilihat orang bercakap kuat di telepon atau makan, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Adab di tempat awam telah sebati secara semula jadi. Cite adaptasi. Apabila tiba di stesen destinasi, seluruh rombongan tidak dapat menahan diri daripada memuji. Mereka berkata, ini bukan sekadar alat pengangkutan, tetapi juga ruang yang menunjukkan kesedaran sivik. Cite adaptasi. Hanya satu pengalaman menaiki LRT, MRT sudah cukup untuk memahami tahap masyarakat Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari tanah, pemandangan sungai di hadapan membuatkan seluruh rombongan bersorak. Cite adaptasi. Sungai yang luas, taman hijau di kedua-dua tebing, dan gugusan bangunan tinggi yang kelihatan di kejauhan sungguh menakjubkan. Cite adaptasi. Setelah masuk ke taman pemandangan, yang lebih menakjubkan terbentang. Ramai penduduk bandar sedang bersenam. Cite adaptasi. Orang berjoging, orang berbasikal, pelbagai jenis orang. Sungguh luar biasa bahwa begitu ramai orang bersenam pada pagi hari kerja. Cite adaptasi. Yang lebih mengagumkan ialah kemudahan senaman awam. Orang ramai menggunakan peralatan yang dipasang di sepanjang sungai untuk bersenam. Cite adaptasi. Warga emas terkejut melihat papan tanda yang menyatakan bahwa semua ini adalah percuma untuk digunakan. Cite adaptasi. Di Rusia untuk bersenam, mereka perlu membayar untuk pergi ke gym. Konsep kemudahan awam adalah sama sekali berbeza. Cite adaptasi. Seorang datuk menggunakan alat memutar pinggang. Beliau yang berusia 72 tahun berkata, beliau datang ke sini setiap pagi untuk bersenam demi kesehatan. Cite adaptasi. Seorang dari rombongan kami memberanikan diri untuk bercakap dengannya dengan isyarat tangan. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih, mereka dapat berkomunikasi melalui senyuman hangat dan sikap mesra. Cite adaptasi. Kami merasakan keramahan rakyat Malaysia terhadap orang asing. Berjalan di laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya. Itu adalah sistem basikal awam. Cite adaptasi. Dikatakan bahwa ia boleh disewa dengan mudah menggunakan telepon pintar atau kad pengangkutan. Rusia juga mempunyai sistem yang serupa, tetapi skalanya lebih kecil. Cite adaptasi. Pusat basikal awam, KL Bike Share di Kuala Lumpur, kelihatan sangat mudah, karena terdapat stesen di mana-mana. Seluruh bandar direka untuk kemudahan penduduk. Cite adaptasi. Duduk di bangku taman untuk berehat sebentar melihat sekeliling. Ramai yang datang bersama keluarga. Cite adaptasi. Melihat bapak berbasikal dengan anak-anak dan ibu berjalan-jalan dengan kereta sorong bayi adalah pemandangan rutin yang damai. Cite adaptasi. Yang amat mengagumkan ialah orang yang membawa anjing berjalan-jalan. Semua orang memegang tali dan membawa beg mudah alih. Cite adaptasi. Saya melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya dan memasukkannya ke dalam beg untuk dibawa pulang. Cite adaptasi. Seorang datuk bekas penjawat awam mengeluh, kesedaran sivik benar-benar tinggi. Tong sampah yang diletakkan di pelbagai tempat di taman juga istimewa. Pengasingan sampah dijalankan secara bersistem. Cite adaptasi. Sampah umum dan bahan kitar semula diasingkan dengan jelas dan penduduk bandar mematuhinya dengan tepat. Cite adaptasi. Di Rusia, konsep pengasingan sampah belum mantap,
Tetapi di Malaysia, ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Jelas sekali tahap kesadaran alam sekitar adalah tinggi. Cite adaptasi, menjelang tengah hari, terdapat kedai serbaneka dan kafe kecil berhampiran taman. Warga emas membeli bekal dari kedai serbaneka dan makan di tepi sungai. Cite adaptasi, tiada seorang pun yang membuang sampah sembarangan. Semua orang mengumpulkan sampah mereka dan membuangnya ke dalam tong sampah. Cite adaptasi. Seorang nenek berkata, taman yang sebesar ini tidak mempunyai sebarang sampah. Beliau berkata, taman di Rusia dipenuhi sampah pada hujung minggu. Cite adaptasi. Tetapi taman ini berbeza. Ia dijaga bersih secara sukarela. Walaupun hampir tidak melihat kaki tangan pengurusan taman-taman itu, tetap bersih sempurna. Cite adaptasi. Saya juga melihat seorang nenek berusia 70-an berjoging sendirian. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Cite adaptasi. Warga emas bersenam sendirian di taman yang merupakan bukti keselamatan. Menjelang petang kami meninggalkan taman. Warga emas berkata mereka tidak dapat melupakan pemandangan yang mereka lihat di taman. Cite adaptasi budaya keselamatan, kebersihan, dan saling mengambil berat meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka. Pada petang itu sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Salah seorang datuk berusia 74 tahun dalam rombongan itu tiba-tiba berkata dadanya sakit. Cite adaptasi. Oleh karena beliau sering mengalami tekanan darah tinggi, saya panik. Saya segera meminta bantuan di kaunter hotel. Cite adaptasi. Kaki tangan mengarahkan kami ke pusat perubatan terdekat. Dalam perjalanan menaiki taksi ke hospital kebimbangan menguasai pikiran saya. Cite adaptasi. Adakah orang asing boleh mendapatkan rawatan yang sesuai di hospital Malaysia? Saya berasa cemas. Sebaik sahaja tiba di bilik kecemasan, hospital kebimbangan itu hilang. Juru rawat triage segera memahami keadaan itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Cite adaptasi. Yang mengejutkan, seorang kaki tangan hospital malah memahami sedikit bahasa Rusia dan diatur untuk membantu serta-merta. Cite adaptasi. Di Hospital Moskow, perkhidmatan penterjemahan bahasa asing perlu ditempa sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Di sini ia diselesaikan serta-merta. Sistem untuk pesakit antara bangsa sangat lengkap. Cite adaptasi. Proses pendaftaran juga menakjubkan. Memasukkan maklumat pesakit, mengesahkan identiti dan mengatur rawatan hanya mengambil masa 10 menit. Cite adaptasi di Moskow mengesahkan dokumen insuran sahaja mengambil masa sejam. Semasa menunggu di bilik, menunggu melihat sekeliling. Walaupun ia adalah bilik kecemasan, kemudahannya selesa seperti lobi hotel. Cite adaptasi kerusi, yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang melegakan kebimbangan pesakit. Cite adaptasi. Ia sama sekali berbeza daripada suasana sesak dan bising di bilik kecemasan Moskow. Sistem penulenan udara dan kawalan suhu yang sesuai membolehkan pesakit menunggu dengan selesa. Cite adaptasi. Tidak sampai 30 menit giliran untuk rawatan tiba. Ini adalah berkat sistem bersistem yang mengutamakan pesakit kecemasan. Cite adaptasi. Di Moskow menunggu beberapa jam adalah perkara biasa. Malaysia benar-benar berbeza. Memasuki bilik rawatan dokter utama menyambut kami dengan mesra. Yang mengejutkan, beliau mempunyai pengalaman belajar di luar negara dan dapat mengucapkan salam ringkas dalam bahasa Rusia. Cite adaptasi. Ketegangan pesakit dapat dirasakan hilang dengan serta-merta. Dokter menyemak sejarah perubatan pesakit dengan teliti. Beliau juga memeriksa interaksi dengan ubat-ubatan yang diambil di Rusia. Cite adaptasi. Beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman perubatan bertaraf dunia. Pemeriksaan bermula. ECG dan X-ray dada dilakukan berturut-turut. Semua pemeriksaan selesai dalam masa 1 jam. Cite adaptasi di Moskow. Untuk mendapatkan satu X-ray sahaja, mungkin perlu menunggu beberapa hari. Di sini, setiap bilik pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terkini. Cite adaptasi, juru teknik radiologi, juga sangat profesional dan mesra. Mereka menjelaskan proses pemeriksaan dengan terperinci, mengambil kira pesakit warga emas. Cite adaptasi. Keputusan pemeriksaan dimuat naik ke sistem awan dalam masa nyata. Dokter segera mengesahkan keputusan pada komputer. Cite adaptasi diagnosis selesai dengan cepat. Kecekapan sistem perubatan digital sangat menakjubkan. Cite adaptasi. Nasib baik tiada masalah besar. Ia disahkan sebagai gejala sementara akibat keletihan perjalanan dan jet lag. Cite adaptasi.
Apabila menulis preskripsi dokter menjelaskan bahwa beliau memilih obat yang boleh diteruskan selepas kembali ke Rusia. Caite adaptasi. Keprihatinan yang halus seperti ini jarang dilihat di hospital Moskow. Ini adalah pendekatan yang mengambil kira keadaan pesakit secara menyeluruh. Cite adaptasi. Semasa mengambil obat di farmasi, ahli farmasi juga menerangkan cara pengambilan dalam bahasa Inggris dengan terperinci. Cite adaptasi. Semasa proses pembayaran terdapat kejutan terakhir. Rawatan kecemasan, pelbagai pemeriksaan, dan obat preskripsi semuanya berjumlah kira-kira Rm100 lebih. Cite adaptasi. Memandangkan ia adalah rawatan sendiri, untuk orang asing ini adalah harga yang sangat berpatutan. Jika mempunyai insurans kesehatan, tempatan ia akan menjadi lebih murah. Cite adaptasi. Kami mengesahkan bahwa dari segi keboleh capaian perubatan Malaysia, jauh lebih unggul daripada Rusia. Semasa meninggalkan hospital, warga emas yang menemani berkata dari pendaftaran hingga keluar hospital ia mengambil masa 2 jam. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Moskow. Cite adaptasi yang lebih menakjubkan ialah profesionalisme dan keramahan kaki tangan perubatan. Cite adaptasi pesakit sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Beliau berkata, beliau bersyukur atas penjagaan teliti kaki tangan perubatan Malaysia terhadapnya sebagai orang asing. Cite adaptasi. Air matanya yang berlinangan masih kekal dalam ingatan saya. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke pasar seni dan jalan Petaling karena warga emas ingin membeli belah. Saya juga ingin mereka melihat budaya komersial dan sejarah Malaysia. Cite adaptasi. Keluar dari stesen LRT, MRT dan berjalan di jalan kami merasakan suasana yang meriah. Karena ia adalah hujung minggu, ia lebih sesak. Cite adaptasi. Kedai teh, kedai ubat Cina, kedai craft modern berderet. Mata warga emas bersinar. Cite adaptasi. Warga emas wanita mula-mula pergi ke kedai kosmetik dan produk penjagaan diri tempatan. Karena mereka telah mendengar tentang kemasyhuran masker Malaysia dan produk penjagaan kulit. Cite adaptasi. Sebaik saja masuk, pekerja kedai menyambut kami dalam bahasa Inggris. Terdapat banyak sampel percuma. Cite adaptasi. Warga emas mencoba produk dengan penuh rasa ingin tahu. Pekerja kedai menerangkan dengan mesra, mengesyorkan produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Mereka juga mengajar cara penggunaan. Cite adaptasi. Mereka juga menunjukkan keprihatinan dengan secara khusus mencari produk yang sesuai untuk kulit warga emas. Cite adaptasi. Seorang nenek membeli banyak barang, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga hadiah untuk anak perempuan, menantu, dan rakan-rakan. Cite adaptasi. Beliau berkata dengan puas, harganya murah dan kualitinya bagus. Harga produk yang sama di Rusia adalah 2 kali ganda. Cite adaptasi. Mereka membeli snack di jalan Petaling. Warga emas yang pertama kali makan kari puff memujinya. Cite adaptasi, inti daging, kentang dan rasa rempah yang hangat dan enak nampaknya sesuai dengan selera mereka. Mereka juga berasa ingin tahu tentang kuih mochi tradisional, menikmati budaya makan sambil berjalan yang unik di Malaysia. Cite adaptasi. Berjalan di jalan mereka masuk ke kedai cenderamata. Produk tradisional Malaysia telah dimodenkan. Cite adaptasi. Sapu tangan songket kemeja teh dengan motif tempatan, pelbagai jenis barangan tersedia. Warga emas memilih hadiah untuk dibawa pulang. Cite adaptasi. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada tetamu asing. Beliau berkata, terima kasih kerana melawat Malaysia. Kemesraan ini sangat menyentuh hati warga emas. Cite adaptasi. Apabila tiba waktu makan tengah hari, kami masuk ke sebuah restoran lama. Kerana warga emas berkata, mereka ingin mencoba nasi campur dan hidangan Malaysia. Cite adaptasi. Apabila masuk, kami mendapati ia penuh dengan tetamu asing. Menu mempunyai gambar dan penerangan bahasa Inggris, memudahkan pesanan. Cite adaptasi. Apabila hidangan nasi campur yang mewah dihidangkan, warga emas memuji. Kerana warnanya sangat cantik, bahan-bahan juga sangat segar. Cite adaptasi kaki tangan mengajar cara makan, dan warga emas meniru dan menikmatinya. Rasanya juga sangat enak. Cite adaptasi. Selepas makan, kami melawat kuil Tian Ho yang bersejarah. Melihat bangunan bersejarah, kami dapat merasakan budaya kepercayaan Malaysia. Cite adaptasi. Warga emas menikmati seni bina dan bau kemenyan yang harum dengan tenang. Mereka menyukai suasana yang damai ini. Cite adaptasi. Duduk di tepi tangga di hadapan kuil untuk berehat sebentar, mereka berbincang tentang pengalaman beberapa hari ini. Cite adaptasi.
Semua orang berkata masa di Malaysia sangat berharga. Mereka berkata pengalaman itu jauh lebih baik daripada yang dijangka. Cite adaptasi. Seorang datuk berkata beliau tidak pernah memahami Malaysia sebelum ini, tetapi kini ia telah menjadi negara kegemarannya. Cite adaptasi. Yang lain juga mengangguk berkata, mereka pasti akan datang lagi. Mereka mau tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba. Warga emas bangun awal untuk mengemas beg karena mereka akan ke lapangan terbang pada waktu petang. Cite adaptasi. Semasa sarapan pagi semua orang senyap, perasaan berat hati jelas kelihatan. Cite adaptasi. Sebelum meninggalkan hotel mereka mengambil gambar kenang-kenangan di lobi. Kaki tangan hotel juga bergambar bersama. Cite adaptasi. Mereka berpelukan, mengucapkan selamat tinggal kepada kaki tangan yang telah bersama mereka selama seminggu. Cite adaptasi. Suasana di dalam bus menuju ke lapangan terbang sama sekali berbeza daripada semasa keluar. Jangkaan telah bertukar menjadi kepuasan dan rasa rindu. Cite adaptasi warga emas coba mencetak pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap ke dalam pikiran mereka. Cite adaptasi. Seorang nenek berkata dengan perlahan, "Saya pasti akan datang lagi dalam setahun." Yang lain juga bersetuju berkata, mereka akan tinggal lebih lama lain kali. Cite adaptasi. Kami tiba di Kelia. Ini adalah tempat mereka menjejakkan kaki buat kali pertama seminggu yang lalu. Cite adaptasi. Tetapi keadaan pikiran warga emas telah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu dan jangkaan telah diganti dengan perpisahan dan rasa rindu. Cite adaptasi. Mereka melakukan pembelian terakhir di kedai bebas cukai. Mereka membeli hadiah untuk rakan dan keluarga di Rusia. Cite adaptasi. Dari dodol manisan tradisional hingga teh Malaysia, mereka membeli pelbagai produk. Cite adaptasi. Mereka menghabiskan 2 jam di kedai bebas cukai. Seorang datuk membeli 1 kotak mie segera Malaysia. Cite adaptasi. Beliau berkata, beliau juga mahu menikmati rasa Malaysia di Rusia. Yang lain juga berbuat demikian membeli makanan Malaysia kegemaran masing-masing. Cite adaptasi. Masa menaiki pesawat semakin hampir. Langkah warga emas menjadi berat. Cite adaptasi. Dalam perjalanan ke pintu masuk pesawat, seorang nenek mengesat air mata. Beliau berkata, Malaysia terlalu baik. Beliau tidak mau pergi. Cite adaptasi. Mereka mengambil gambar terakhir di hadapan pintu masuk pesawat. Kesemua 18 orang menjerit dalam bahasa Melayu. Terima kasih Cite adaptasi. Ini adalah satu-satunya ayat bahasa Melayu yang mereka pelajari dalam seminggu. Kaki tangan lapangan terbang juga melambai bersama. Cite adaptasi. Warga emas terus menoleh ke belakang semasa menaiki pesawat. Perpisahan dengan Malaysia nampaknya benar-benar berat hati. Cite adaptasi. Duduk di tempat duduk, mereka juga melihat keluar tingkap tanpa bersuara. Setelah pesawat berlepas, seorang datuk berkata, "Seminggu di Malaysia adalah masa yang paling berharga dalam hidup saya." Cite adaptasi. Setelah hidup 75 tahun ini adalah kali pertama saya berasa sebegitu terharu. Warga emas yang lain juga mengangguk. Mereka berkata, mereka telah melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya negara Malaysia. Cite adaptasi. Kecekapan sistem kesedaran sivik dan kemesraan rakyat semuanya sempurna tanpa celah. Cite adaptasi. Dalam penerbangan panjang kembali ke Moskow, warga emas berbual antara satu sama lain tentang kenangan di Malaysia. Mereka menceritakan detik-detik yang mengesankan bagi masing-masing. Cite adaptasi. Ada yang menyebut kedai serbaneka 24 jam, ada yang menyebut pengalaman LRT MRT. Cite adaptasi. Datuk yang menerima rawatan di hospital sentiasa memuji sistem perubatan Malaysia. Cite adaptasi. Nenek-nenek yang membeli belah di jalan Petaling berkata mereka ingin pergi lagi. Ada juga yang berkata mereka tidak dapat melupakan keindahan Taman Awam. Cite adaptasi. Bagi saya perjalanan ini juga sangat istimewa. Saya telah bekerja sebagai pemandu pelancong selama 20 tahun dan telah pergi ke banyak negara, tetapi ini adalah kali pertama pelanggan begitu berpuas hati. Cite adaptasi. Saya sekali lagi merasakan bahwa Malaysia adalah negara yang hebat. Cite adaptasi. Tiba di Moskow pada pagi keesokan harinya. Keluarga datang menjemput. Warga emas mula bercerita tentang Malaysia dengan suara yang teruja. Cite adaptasi. Ekspresi keluarga mereka bertukar menjadi terkejut. Beberapa hari kemudian, satu peristiwa besar berlaku. Salah seorang dari rombongan itu mula memuat naik gambar dan video perjalanan Malaysia di media sosial. Cite adaptasi.
Kandungannya kaya dari kebersihan KLIA, ketertiban LRT, MRT, hingga pemandangan taman. Cait adaptasi. Reaksi adalah sangat hebat. Rakan-rakan Rusia sangat terkejut. Mereka berkata, mereka tidak tahu Malaysia adalah negara yang begitu maju dan penuh kemanusiaan. Cait adaptasi. Terdapat beberapa ratus komen. Kebanyakan reaksi adalah bahwa mereka juga ingin melihatnya sendiri. Cite adaptasi. Khususnya video Grey Mama 24 jam pada jam 2 pagi menjadi populer. Cite adaptasi. Pemandangan wanita makan sendirian dengan santai menjadi topik perbualan kerana ini tidak dapat dibayangkan di Rusia. Ini adalah bukti keselamatan masyarakat Malaysia. Cite adaptasi. Selepas itu, agensi pelancongan tempat saya bekerja mula menerima banyak pertanyaan. Semuanya adalah orang yang ingin melancong ke Malaysia. Cite adaptasi. Kebanyakan mereka adalah rakan atau keluarga warga emas yang menjadi berminat setelah mendengar pengalaman pribadi. Cite adaptasi. Jumlah tempahan melebihi 3 kali ganda daripada biasa. Produk package pelancongan Malaysia segera habis dijual. Cite adaptasi. Bukan sahaja agensi pelancongan kami, tetapi agensi pelancongan lain di Moskow juga mengalami situasi yang serupa. Minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Cite adaptasi. Dikatakan bahwa warga emas yang telah melawat Malaysia akan bercakap tentang Malaysia setiap kali mereka berkumpul. Cite adaptasi. Setiap kali mereka bertemu, kenalan mereka akan menerangkan keindahan Malaysia. Dari sistem lapangan terbang, sistem pengangkutan perkhidmatan, perubatan, hingga kesadaran sivik, terdapat banyak perkara yang boleh dipelajari. Cite adaptasi. Warga Malaysia yang tinggal di Rusia juga menghubungi kami. Mereka berkata terlalu banyak panggilan pertanyaan tentang Malaysia baru-baru ini dan mereka berasa letih. Cite adaptasi. Pelbagai soalan membanjiri dari pertanyaan jadwal perjalanan, cadangan penginapan, hingga maklumat hospital. Beberapa bulan telah berlalu, dan minat terhadap Malaysia masih berterusan. Beberapa orang dari rombongan itu sebenarnya melawat Malaysia sekali lagi. Cite adaptasi. Kali ini mereka datang bersama keluarga. Mereka berkata mereka ingin cucu-cucu mereka melihat Malaysia. Cite adaptasi. Datuk yang menerima rawatan di hospital dikatakan melawat Malaysia secara berkala. Ini adalah untuk menerima pemeriksaan berkala di hospital Malaysia. Cite adaptasi. Beliau berkata ini karena beliau mempercayai kaki tangan perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di Jalan Petaling dikatakan memesan produk Malaysia dalam talian. Mereka terus membeli masker dan makanan Malaysia dan mengesyorkannya kepada rakan-rakan di sekeliling. Cite adaptasi. Saya juga mengambil peluang daripada kejadian ini telah membangunkan produk pelancongan khas Malaysia. Cite adaptasi. Ia bukan sekadar lawatan, tetapi jadwal perjalanan untuk mengalami rutin harian penduduk tempatan. Ramai orang berminat dengan ini. Cite adaptasi. Malaysia bukan lagi negara asing bagi rakyat Rusia. Ia telah menjadi negara yang ingin dipelajari dan negara yang ingin dilawati. Cite adaptasi, terutamanya bagi generasi warga emas Malaysia, telah menjadi tempat istimewa yang memberikan kejutan dan keharuan. Cite adaptasi. Perjalanan pada hari itu juga memberi impak besar kepada hidup saya. Ia membolehkan saya benar-benar mengenali negara Malaysia dan dapat memperkenalkan wajah sebenar Malaysia kepada lebih ramai orang. Cite adaptasi ini adalah pengalaman yang paling bermakna dalam kerjaya pelancongan saya selama 20 tahun. Sekarang saya masih berhubung dengan warga emas yang mengiringi saya pada masa itu. Semua orang berkata cinta mereka terhadap Malaysia tidak berubah. Cite adaptasi. Mereka berkata, mereka pasti akan melawat Malaysia sekali lagi untuk mengalami lebih banyak perkara. Saya belajar bahwa perjalanan kecil boleh mewujudkan perubahan besar seperti ini. Cite adaptasi. Kekuatan yang dimiliki oleh Malaysia bukan hanya pembangunan ekonomi. Ia adalah kecekapan sistem kesadaran sivik dan yang paling penting hati yang hangat rakyatnya. Cite adaptasi. Selepas ini, saya juga ingin memperkenalkan Malaysia kepada lebih ramai rakyat Rusia. Saya ingin menyampaikan betapa indahnya wajah Malaysia yang saya lihat dan rasai sendiri. Cite adaptasi. Saya berharap dapat menjadi jembatan kecil antara Malaysia dan Rusia. Setakat ini sahaja kisah hari ini. Apa pendapat Anda tentang kisah Malaysia di mata warga emas Moskow? Cite adaptasi. Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama kisah ini.
Cite Adaptasi. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton. Cite Adaptasi.